Ini saya baru sentuh tentang serangan jantung. So, soalan kedua daripada Talha Wasabi ni tadi, adakah serangan jantung ini boleh disebabkan oleh vaksin? So this is a very good question. Thank you for the question. Okay, bagaimana serangan jantung boleh menyebabkan vaksin? Bagaimana vaksin boleh menyebabkan serangan jantung adalah apabila apa yang kita panggil ada anaphylaxis reaction, allergic reaction sampai menyebabkan anaphylaxis reaction sampai menyebabkan maksudnya seseorang itu mengalami alahan itu menjadi sangat kritikal, alah satu badan sampai dia sesak nafas, sampai tekanan darah dia drop, sampai nadi dia menjadi lemah, sampai dia jadi pening-pening dan pada satu ketika dia akan pengsan. Dan keadaan ini iaitu apa yang kita panggil anaphylaxis shock, ataupun alah satu badan yang sangat teruk sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi rendah dan nadi menjadi rendah, jantung tidak boleh berfungsi seperti biasa, boleh menyebabkan serangan jantung apa yang kita panggil MI type 2, iaitu supply darah ke dalam badan menjadi tak cukup. Jantung tak boleh, sebab dia dah alah satu badan, jantung tak boleh nak pump, tak cukup. Jadi otak tak dapat oksigen, otak tak dapat darah yang secukupnya, jantung pun tak dapat darah yang secukupnya. Jadi dia akan pengsan dan dia akan rebah pada satu ketika. So ini boleh menyebabkan serangan jantung. Tapi untuk kita buat diagnosis sebegitu, adakah vaksin menyebabkan serangan jantung, kita perlukan simptom iaitu individu tersebut mengalami allergic reaction dan atau anaphylaxis reaction. Allergic and or anaphylaxis reaction causing cardiorespiratory compromise. Alahan yang teruk dan kritikal sehingga menjadi anaphylaxis yang menyebabkan fungsi jantung dan paru-paru menjadi lebih teruk sehingga menyebabkan jantung tidak dapat berfungsi dengan baik. So ini biasanya kalau kita dah rawat daripada awal, daripada allergic tu kita dah rawat dah, dia tak akan jadi sampai teruk macam gini. Kalau orang tu allergic, kita dah bagi dia ubat. Orang tu anaphylaxis, kita dah bagi dia ubat, kita dah bagi dia rawatan, kita dah pantau dia dekat ward dan sebagainya. Dia tak akan jadi sehingga jantung gagal. Kita tak akan pergi to that level. So lambat untuk dia sampai ke situ. Sebab itu allergic terhadap vaksin lebih mudah diuruskan sebab kita penerima tahu dia terima vaksin. Kita dah nasihatkan segala-galanya kepada dia. Dan macam yang saya share dengan kalian sekarang, banyak sebenarnya sesi perkongsian ilmu secara terus-menerus yang kita sharekan dengan orang awam di luar sana mengenai allergic dengan vaksin ini. Apa yang lebih susah adalah allergic yang tidak diketahui di luar sana. Allergic kacang, allergic makanan laut, allergic santan, allergic dengan tak tahu apa benda. Makan tiba-tiba mata bengkak. Dia pun letaklah pandan lah, dia pun letaklah kunyit lah, tunggu 4 jam dekat rumah. Tak boleh juga mula sesak nafas, dia pun sapu lah, Vicks lah, sapu bam dekat belakang, tunggu lagi, datang hospital dah lambat. Sebab dia tak tahu yang sebenarnya sesetengah makanan yang dia ambil itu boleh menyebabkan allergic. Bila vaksin kita dah bagi tahu dah, kamu mungkin boleh ada simptom-simptom sebegini. Jadi bila dah bengkak mata sikit pun, walaupun dah 2 hari lepas ambil vaksin, dia rasa aku ni allergic ke? Pop, dia pergi hospital terus. Jadi cepat kita nak rawat dia. Okey, faham So ini yang saya nak cuba terangkan sebenarnya allergic yang sangat kritikal sehingga menjadi anaphylaxis, sehingga menyebabkan jantung tidak berfungsi dengan baik, bukan sahaja disebabkan oleh vaksin. Apa-apa, anything under the sun boleh menyebabkan allergic. Setengah orang allergic habuk, setengah orang allergic kacang, setengah orang allergic dengan mak mertua dia, setengah orang allergic dengan vapor sandal. So ikutlah apa yang orang tu allergic. Tak sama apa yang kita allergic sebenarnya. Lain orang, lain allergic dia. Okey, ada orang yang mengalami allergic dengan vaksin COVID-19 ini. Mengikut data NPRA Malaysia, kalau tak silap saya 99.5 penerima vaksin tidak mengalami apa-apa kesan sampingan. Hanya 0.5% penerima vaksin di Malaysia, iaitu daripada 700,000 plus penerima vaksin di Malaysia,
0.5% daripada penerima vaksin mengalami kesan sampingan, iaitu lebih kurang 20,000 lebih katanya. Dan daripada 0.5% itu 99% or something hanya mengalami kesan sampingan yang ringan-ringan. Mereka tidak mengalami kesan sampingan yang teruk, ya. Yang selebihnya tu 0.5% daripada 23,000 tu, ya, iaitu 0.5% daripada 0.5%, ya. Siapa belajar kebarangkalian, siapa belajar maths boleh kaitkan apa yang saya cuba sebut ni, ya. 0.5 from 0.5%, that is about 0.025% sebenarnya yang mengalami kesan sampingan yang serius seperti berdebah, hampir pingsan, sesak nafas, alergik satu badan dan sebagainya. Dan mereka ini so far dirawat dengan baik. Apa yang kita tak boleh rawat adalah, that's why again saya suka soalan daripada seorang lagi rakan tim Celoteh Dr. Mala yang bertanya di status saya pagi tadi, I love dia punya question. Ada janji dekat dia tadi I nak jawab kan. Okey, dia bertanya bahawa Taruman Sally Taruman, dia bertanya, doktor tolong nasihat pasal ubat-ubatan seperti ubat darah tinggi, kecil manis, jantung, cair darah, ubat tahan sakit iaitu painkiller, lain-lain ubat untuk penyakit sedia ada. Boleh ambil macam biasa ke sebelum dan selepas vaksin? Tolong nasihat rakyat pasal ramai yang tiada pengetahuan mengenai bab ini. Saya kira ini adalah satu persoalan yang agak penting untuk saya address daripada untuk dalam topik ni, ya. Semua penyakit pesakit yang ada masalah kronik sebegini, sebelum dan selepas pengambilan vaksin, anda sepatutnya mengambil ubat seperti biasa. Semua ubat-ubatan, kecil manis, darah tinggi, ubat cair darah, ubat pregnant, ubat whatever lah, ya. Ubat yang kamu doktor dah bagi dah, sepatutnya kamu ambil seperti biasa. Ubat-ubat yang jangan skip ubat tersebut. Adakah apabila seseorang itu berhenti mengambil ubat-ubat sebegini yang menyebabkan serangan jantung menjadi lebih signifikan? Saya rasa tidak, sebab I will come back to that. Tapi kepada semua yang duk makan ubat, sebelum ni memang hampa dah diberi ubat, doktor dah kata makan ubat, sambung makan ubat seperti biasa. Apabila kamu pergi ke pusat pengambilan vaksin, sila beritahu kepada nurse dan kaunter di situ yang kamu dah ambil ubat sekian-sekian pagi tadi, selepas ini dan sebagainya untuk update. Tapi ambil ubat macam biasa. Ubat yang sebaik-baiknya di skipkan, ya, adalah ubat seperti ubat selsema, ubat batuk, ubat-ubat yang memabukkan dan mengantukkan, ya. Ubat-ubat sebegitu sepatutnya diberhentikan. Dan sebenarnya kalau kamu ada batuk, demam, selsema dan sebagainya dalam masa 14 hari sebelum penerimaan vaksin, kalau boleh tangguhkan, ya. Jadi minta nasihat daripada PP Pusat Pemberian Vaksin ataupun PKD berdekatan. Okey. Itu satu saya nak jawab ni. Jadi teruskan pengambilan ubat seperti biasa. Adakah kes serangan jantung menjadi lebih ketara, lebih kerap selepas pengambilan vaksin COVID-19 ini? Minta maaf, saya rasa tidak. Sebelum ini, daripada 2017, 2018, 2019, bila saya tengok data daripada Department of Statistics Malaysia, mengatakan bahawa lebih kurang 50 rakyat Malaysia meninggal dunia setiap hari disebabkan oleh serangan jantung. Ini adalah sebelum pengambilan COVID-19. Kalau saya kira 80% rakyat Malaysia akan divaksin, maka 40 orang sehari yang meninggal dunia adalah yang golongan yang divaksin sebenarnya. Okey, jadi hanya sebab ia berlaku selepas pengambilan vaksin, vaksin tersebut tidak boleh menjadi penyebab kematian tersebut. Tetapi at the same time, kita tidak menafikan sama ada vaksin itu boleh menyumbang terhadap kematian atau tidak. Sebab itu bedah siasat dilakukan dan laporan bedah siasat diberi secara lengkap kepada keluarga si mati sebenarnya. Ya, dan of course keluarga si mati tahu bila berlaku tu ada alergik tak, ada bengkak muka tak, ada apa-apa masalah lain tak, ya. Dan saya tengok kebanyakannya keluarga dapat menerima dengan baik sebenarnya. Contohnya ada baru-baru ini apabila digembar-gemburkan tentang kematian seorang doktor muda yang ditemui meninggal dunia di dalam kereta beliau sendiri. Selepas waktu bertugasnya, sehari selepas tu dia ditemui meninggal dunia di dalam kereta tersebut, ya. Bedah siasat dibuat dan
ia diklasifikasikan sebagai mati mengejut dan sebab kematian tidak dapat dikenal pasti lagi buat masa sekarang. Itu apa yang Badan Siasat kata. Dia tak kata serangan jantung, dia tak kata yang lain. So buat masa sekarang yang saya tengok latest lah waktu tu depa kata tak jumpa lagi sebab kematian apa. Bila kita buat throwback balik, kita ingat balik waktu tahun lepas 2020 ada 3 sekawan yang tidur di dalam kereta di utara, kalau tak silap saya Penang ke Kedah, tak silap saya mereka ditubui meninggal dunia di dalam kereta juga. Ketiga-tiga mereka meninggal dunia di dalam kereta. Ya, dan mereka disahkan mengalami CO carbon monoxide poisoning dipanggil. Mungkin ada kebocoran dalam gas daripada aircon dalam kereta tersebut yang mana mereka menghidu gas tersebut dalam jangka waktu yang lama. Biasanya mereka pening dan pengsan dahulu dan kemudiannya meninggal dunia disebabkan oleh masalah pernafasan. Jadi bila kita throwback ketiga-tiga saya rasa adik-beradik dan seorang lagi kawan tak silap saya, salah satu tu dia ada kembar dia tak dalam kereta tu, kalau tak silap saya tak ingat sangat mereka tidak menerima vaksin COVID-19. Jadi dengan mudah kita menyimpulkan bahawa dia tertidur dalam kereta, maka keluarlah reminder dekat semua tempatnya, be careful, jangan tidur dalam kereta, walaupun dengan enjin tutup pun jangan tidur dalam kereta, sangat berbahaya sebenarnya. Jadi sekejap tu memang kecoh sikit lah dekat netizen mengingatkan semua orang mengenai bahaya tidur dalam kereta. Tetapi apabila doktor muda ni meninggal dunia, walaupun perkara yang sama berlaku iaitu beliau meninggal dunia di dalam kereta, apa yang lebih digembar-gemburkan adalah pengambilan vaksin. Sangat sedih sebenarnya So buat masa sekarang tiada kaitan di antara pengambilan vaksin dan kematian beliau disebutkan, dan juga tiada sebab kematian yang saya tahu daripada kematian arwah tersebut Tetapi yang mereka cakap ialah tak adalah pula nampak otot jantung dia ada cedera ke ataupun ada sumbatan ke, tak nampak. So dia tak kata serangan jantung. Beberapa kematian lain bila dia orang kata serangan jantung, maksudnya ada sumbatan, ada kecederaan pada otot jantung, ada salur jantung yang pecah. Kadang-kadang sebenarnya bila kita kata serangan jantung, bila dia orang buat postmortem, dia orang buka je nampak salur jantung memang dah pecah dah. Jadi itu adalah apa yang kita sebut serangan jantung sebenarnya